A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow. Haji Rahim Singapura, orang pertama yang menyapa Tok Abah ya, Tuan Haji Abdul Rahim. Terima kasih Haji Rahim. Harul Hazri nombor 2, Kefli Zul, JB nombor 2. Nombor 3 ya, Kefli Zul, Sabri Dasdas, Cik Arman, Harul Hazri, Haji Zainul Singapura. Lepas tu Nur Atika, Hairul Cik Embun Ismail, Syukur Zain ya, Sabah Ramli, Rumini Hussein, Intan Sumayah ya, Zainal Abdul Kadir. Ini dia semua top 10 ya. Salwati Uti, Nani Triana, Zurina Muhammad Isa, top 20. Cikgu Mukhtar Nurdin, Waalaikumsalam. Ramlah Zul, Ina Zalina, Zack Muhammad Rozi, lama tak nampak Zack ya. Nur Amalina, Ehsan Yaakob, Ismail Osman, Jamaliah Nawawi, Mun Mak Isma dah masuk, Lita Velita, laju ni ya. Bardul Alam, 46 masuk dah, baru 20 share. Share dengan 10 geng, 10 grup ya. Paling kurang 10 grup. Bardul Alam Limin, Mun dah sebut, Cikgu Mokhtar tadi. Siti Mariamah Singapura, salam ahad, terima kasih. Salihah Yusof, Rozi Dasuri pun dari Singapura juga ya. Rozi pun dari Singapura. Leni Nadira, Ida Muhammad, Intan Sumaya dah sebut. Cikgu Mota dah share, terima kasih. Litawa dah share dengan terima kasih. Ya, Takeshi Kanishiro dah masuk, terima kasih. Susri Dawati, Ratna Laili Ani, Ramlazul, like dan share guys, baru 36 share. Nurin Nur, Syarifah Maznah, Syarifah Masnah ya, Fauzizi dah, Zainab Hasan dah masuk, Yati Setia dah masuk, Nurul Afikah ya, Kamisah Rasman, Nazmi Ani, jom panggil kawan ya. Salasiah Muradi ya, Zainab Hasan dah segah subuh, jangan lupa, terima kasih ya, mengingatkan kita Janatul Nisa. So, Mat Tahu Ed tu dia, Mat Tahu Ad, Ramini Hussein, Aisyah Nasir, siapa Siti Zain H, Umi Kalsum, Mun Asma dah share, terima kasih. 84 share dah. Saiful Pun Nizam, terima kasih. Zalina Abdul Qadir, Zainab Abdul Qadir, Nur Lela, Perunding RTS Stand Up. Jom. Bob Coffee hadir, kata Bob Coffee. Ya, terima kasih. Fadila dah masuk. Nazmi Ani. Salam sedekah subuh, dia kata. Fauzi Aziz, Nur Lela, Ina dah sebut, Baba Hasan ya, Nazmi Ani, Litawa dah sebut, Hasnah Syari, Rohana Abdul Manaf, 96 share, 90 orang share. Siti Fatimah ya, siapa lagi, Zaila Muhammad Shah, Ismailo, cepat geng share cepat ya. Siti Fatimah, Hasnah ya, Rohana, Litawa dah sebut, Nazmi dah sebut, Zainab, Baba dah sebut, Nur Lela ya, tu Amirul Ashraf masuk dah, Hayati Muhammad Yusuf masuk, Fatin Hanum ya, 69 orang, 99 share. Okey, baik, tak apalah ya. Kita dah bersama lebih kurang 4 minit, 3 minit lebih. Jom kita mulakan perlahan-lahan, kita sambung perbincangan kita yang kita mulakan semalam. Tips menjadi orang yang berguna kepada dunia. Semalam tak berbubuh sebagai tips menjadi aset kepada dunia. Mungkin ramai tak faham ya. Dia kata apa pula nak kutip aset, nak buat aset ni. Tak apalah ya. So kita tips menjadi orang yang berguna kepada dunia. Macam mana kita nak jadi orang yang berguna, yang bermanfaat? Based on the hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. So macam mana kita nak jadi orang yang bermanfaat, yang berguna kepada orang lain. Dan semalam Tok Abah kata apa? Kata Ali, jadilah orang yang baik. Kalau awak ada, orang suka. Kalau tak ada, orang rindu. Kalau mati, orang tangisi. Dan Tok Abah tambahlah ya, kata-katanya diingati,
tindak tanduknya diteladani, ya. Mudah-mudahan hidupnya dunia dan akhirat dirahmati, gitu, ya. Alright. Dan sahabat sebut semalam, jadilah orang yang baik. Tips yang semalam ialah jadilah orang baik. 1, nombor 2, jadi orang yang bersyukur. 2, nombor 3, berterusan belajar dan belajar dan belajar. Ni asas untuk jadi orang yang berguna kepada dunia. Because without you, without me, the world is not complete. Alright. So kita sambung. Tip nombor 4. Hari ni hari Ahad kan. Jadi Tok Abah ada mesyuarat Banu Samad, ya. Atuk Tok Abah berlama ialah Allahyarham Haji Abdul Samad bin Mas'ud. Mas'ud, ya. Nama Arab, tapi Jawa lah, of course, ya. Haji Abdul Samad, Allahyarham Haji Abdul Samad bin Mas'ud. So family kami, ya, from all sides lah. Kita akan bermusyawarah sambil bertaaruf, sambil bersarapan, ya. Tapi Tok Abah juga ada jemputan daripada jiran, ya. Lunch untuk majlis pertunangan anak, ya. Tok Abah dah janji kalau sempat Tok Abah akan singgah, ya. Sebab kalau kita nak jadi orang yang berguna kepada dunia, kalau orang jemput dan kita tak ada aral, wajib kita datang. Kalau jiran tetangga kita jemput dan kita tak ada halangan, tak ada aral, tak ada tugas lain yang lebih terdahulu telah komit, maka kita wajib datang. Sebab jiran ini lebih rapat daripada adik-beradik kandung yang duduk jauh. Engkau. Itu sebabnya kalau kita meninggal dunia, ke siapa yang akan datang segera, yang membantu, yang mengurus jenazah kita? Jiran kita. Gitu sebabnya pentingnya jiran, ya. Sampai Nabi bersabda yang mahfuznya, kalaulah punya pentingnya jiran ni, aku sangkakan jiran-jiran aku ni ada hak untuk dapat harta pusaka. Kalau faraid masuk dalam punya Jibril sentiasa mementingkan hubungan dengan jiran, betapa pentingnya jiran, berbuat baik pada jiran, seolah-olah mereka ni macam ada hak untuk dapat harta pusaka atau wasiat daripada kita. Wow. Begitu, ya. Pentingnya jiran. Itu pun tips nak menjadi orang yang berguna kepada dunia. Kita muliakan jiran, raikan jiran dan buat baik dengan jiran. Ya, kalau tak mampu nak buat baik, jangan susahkan jiran. Jangan parking depan rumah jiran menyebabkan dia susah nak masuk, ya. Jangan pula terbuang sampah, jangan kucing kita berak ke rumah jiran. Entah kenapa, somehow ada kucing kita memilih, ya, toilet dia di laman rumah jiran. Kesian, ya. So bagi tahu kat kucing kita, bagi tahu, boleh cakap, ya, dan bagi tahu, dan insya-Allah kucing kita faham. Dengan syarat kita serius, ya. Siti Afsakula, Jawada dah masuk, Olin Kitchen dah masuk ni orang, ya. Abdul Rahim dah masuk, Sabaria Daud, Siti Rafida, Maya Sarah ni tak batas sebagai Zamilah Ramli, Muhammad Ramli, Fadhiasi sudah, Jawada sudah, Saidi Lamin, Aliria. Ni yang baru. Sirna Jamil, Asni, Dila Syam, Nurizan Sulaiman Singapura, Na Anis, Sandra Ellen, Saidi Lamid, dan ni, ya, Willy Jongga. Dah lama tak nampak, ya, Willy. Na Anis, Zamila Ramli. Okey deh. Itu orang baru yang masuk. 159 dah share. Okey, terima kasih. Syukur, alhamdulillah. Baik. So, tip nombor 4. Bagaimana nak jadi orang berguna kepada dunia, kepada jiran, kepada persekitaran, kepada environment. Nombor 4, fikir di luar kotak agar kita jadi orang yang unik. Jadi kita memberi nilai tambah kepada persekitaran. If you are just like other people, you don't add new values. Add pula. Cakap macam orang Sarawak, ya. Tok Abah dah cakap macam orang Sarawak, ya. Fikir di luar kotak supaya kita dapat melihat sesuatu dari sisi pandang yang berbeza, so that we can give variety to the world, we can add value to the world. Itu maaf, ya. Tok Abah sejak muda suka, ya, bercakap sesuatu yang orang lain tak cakap. Menyampaikan sesuatu yang orang lain terlupa nak sampaikan ataupun tak nampak kepentingan untuk sampaikan. Contoh, sejak muda tahun 78-79 Tok Abah cerita bagaimana cara nak buang air kecil dengan sempurna, dengan ikut sunnah. Tok Abah demonstrate. Dengan tak payah tanggal seluar lah, kau jangan buat pasal, ya. Kita demonstrate cara buang air besar. Ya, tentang makan, sarapan, apa yang patut kita dulukan, waktu makan pagi, makan al-ghada, al-asa, ya. Al-asa tu dinner, al-ghada tu lunch,
Al-fatur, breakfast. Orang baru belajar cakap Arab sepatah-sepatah. Kena pakai lah. Kalau tidak, tak boleh kan? Tak ingat, ya. Al-fatur, breakfast. Al-futur, makanan yang kita nak makan untuk sarapan tu namanya al-futur. Futur. Itu apa yang kita makan. Fatur is breakfast. Ghada, lunch. Dinner. But what we have for dinner, itu dia punya saprah. Saprah ni hidangan. Saprah. Sebenarnya kita makan kena ada saprah. Barang siapa makan ada saprah. Orang Melayu kata saprah ni lapik, ya. Lapik meja ataupun alas-alas lah, ya. Alas meja. Maka dia tidak akan kelaparan. Ya, tidak akan dijanji Allah tidak akan kelaparan. Sunnahnya kita ada alas meja. Tak kisahlah surat khabar ke paling tapi benda yang bersih lah. Sebab kalau makanan jatuh atas saprah, kita boleh kutip balik, tiup, makan. Gitu. Itu semua part of sunnah. Cantik kan? Cantik, ya. Tidak membazir, ya. Kita sentiasa bersyukur, ya. So, fikir di luar kotak. So, jangan orang lain cakap A, kita pun cakap A. Jadi, bukan salah, tapi tak memberi nilai tambah lah. Apa kata kita tengok B? Tuan tengok cerita apa, ya? Yang The Rock berlakon. You have two alternative. Number one, you follow what I say. Number two, you will be in pain, you will be in trouble. Orang tu ketawa sebab dia ramai geng. I choose number two. Wow, that's the wrong choice. Bergaduh lah, bertumbuk lah. Ya? So, sentiasa ada pilihan. Dan tuan abang, bila orang datang minta nasihat, ya, tentang rumah tangga, masalah rumah tangga, konflik rumah tangga, tuan abang kata awak ada kurang-kurang 3 pilihan. 1, jangan buat apa-apa macam sekarang dan sengsara. Tapi awak sekarang dah jumpa saya. So, ini pun satu effort. Nombor 1, tak buat apa-apa dan sengsara macam yang lepas. Yang kedua, awak bercerai lah, minta cerai. Cerai dengan cara yang aman. Ya. 2, kalau dah tak boleh nak reconcile, bercerai lah. Walaupun benda yang sangat dibenci oleh Allah, tapi diharuskan. Ya. Yang ketiga, ni yang Tok Abah selalu fokus. Awak berubah luar dalam, berubah 360 dan move on. Walau apa pun berlaku, sebab awak berubah. Bila awak berubah secara istiqamah, maka Tuhan akan ubah semua orang, semua makhluk di sekitar anda. So, you berubah menjadi lebih hebat, menjadi lebih baik, menjadi lebih penyayang, menjadi caring. Ya, mudah-mudahan Allah ubah pasangan anda. Dan setelah anda berubah secara istiqamah lama mungkin 3-4 bulan setahun, tapi tak ada perubahan pada yang satu lagi, maka istikharah, mesyuarat, buatlah apa yang patut. Nampak? So, Alhamdulillah. So far, bila mereka berubah luar dalam, mereka berdoa, mereka, ya, dan 80-90% rumah tangga yang berkonflik yang macam diambang perceraian dapat didamaikan, direconcile. Siapa yang punya pengaruh tu? Orang yang punya diri lah punya pengaruh. Ya, Tok Abah cuma bagi tip, bagi nasihat. Yang termotivasi, orang yang punya diri. Yang memotivasikan diri untuk berubah, orang yang punya diri. Yang bermasalah, yang mengizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilah Kamsah, apa kerjanya? Sebagai asbab, memberikan petunjuk, tips saja. Ya, kita bawa kuda ke lembu ke tempat minum air. Boleh paksa ke lembu tu minum? Kuda tu minum? Ya, tak boleh. So, dia nak minum, dia tak minum. Itu sebab yang Tok Abah kata, kalau nak 10 usaha. Kalau tak nak, tak nak sudah. Dah tak nak. Tak payahlah nak bagi excuse lah. You tak nak, never mind. You have your own reason. I don't want to know your reason. Because it is you. Ya, Allah pun tak nak ubah nasib awak. Kalau awak tak nak ubah, nasib awak sendiri. Itu bukan cakap Tok Abah tu. Allah pun tak ubah nasib awak. Bukan tak boleh. Tak akan ubah nasib awak. Allah tak akan ubah nasib satu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri dengan sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Itu maksud ayat Quran tu. Nombor 4. Berfikir di luar kotak supaya awak memberikan sisipan yang berbeza, input berbeza, idea yang berbeza, sumbangan yang berbeza untuk melengkapkan sumbangan, kontribusi dan pandangan yang ada dalam dunia. So, Tok Abah minta doa kepada Allah, ya Allah, bagi aku sisi pandang berbeza. Berikan aku dapat berfikir di luar kotak untuk menyumbang dengan lebih berkesan kepada dunia. Orang ni cakap tentang tu, Tok Abah cakap tentang ni yang menambah baik. Tok Abah kata, bagus nasihat awak. Supaya orang tu bermasalah, supaya sabar, rapatkan dengan Allah dan sebagainya. So, apa punya Tok Abah punya kerja? Tok Abah akan bagi jalan. Macam mana nak sabar? Macam mana nak rapat dengan Allah?
Macam nak lebih rapat? Contohnya, jangan lupa solat taubat tiap malam. Ni yang Tok Abah akan pesan sejak 45 tahun lepas. Jangan tinggal solat taubat tiap malam sampai mati. Istighfar 100 kali. Maafkan semua orang. Memaafkan orang sebelum tidur ni Tok Abah dah sebut sejak tahun 82. 82 sampai 2002, 40 tahun. 40 tahun dah Tok Abah pesan. Ya, pada diri Tok Abah dan pada orang lain. 40 tahun dah. Ya, maafkan semua orang sebelum tidur. Maafkan semua orang sebelum tidur. Ada cucu seorang ni. Ya. Come here, Muhammad Aizan. Come here. Come here. Anak sayang Tok Abah. Come. Anak sayang Tok Abah. Okey, ni sayang Tok Abah ya. Ni teman Tok Abah. Ya. Ni. Ada you ha. You are in the picture. Ni cucu yang paling kecil. Yang paling bukan nombor 5, second last. That's Tok Abah. Who is more handsome, Tok Abah or Aizan? Who is more handsome? Tok Abah ke Aizan? Oh, it's money on the table. Okay, never mind. That's money. Money is no good. Ya, inilah. Ya, ini pun dia pun memberi nilai tambah kepada dunia. Ya, sebab dengan adanya cucu-cucu ni memang menceriakan hati atuk nenek. Ya, atuk nenek semua akan sangat bahagia, sangat ceria dengan sumbangan anugerah dari Allah ni, memberi sumbangan walaupun dia masih kecil tapi memberi sumbangan yang sangat bermakna pada dunia. Itu dia. Tengok, ada cucu main-main janggut Tok Abahnya kalau Arab Tok Mak nak main janggut, dia sibuk mengurus diri sampai tak ada masa nak main janggut-janggut Tok Abah. Padahal dapat ilham. Wanita yang masih subur yang boleh beranak, kalau main-main janggut suaminya akan cepat mengandung. You want to see the cat later? Ni Tok Abah ada kerja ni. Tok Abah ada kerja. You will see. Cat tengok dengan Tok Mak. Tok Mak tengok cat in the handphone. Ada funny cat. Okay, go ya. Okay, Tok Mak. Dengan Tok Abah tak boleh. Okay. Okay. So, nombor 4, fikir di luar kotak ya. Fikir di luar kotak agar dapat sisi pandang yang berbeza. Juga betul. Nak funny cat. Funny cat ya. Okey. Manja nak tengok funny cat. Kita tengah buat FB live, dia tengok funny cat macam mana? Funny cat video. Suka sangat tengok ya. Okey. So nombor 4. Oh, Tok Abah lupa ya. Nak sebut dengan seronok dengan cucu dengan semua. So, penaja program kita yang membawakan program kita pagi ni ialah webinar pada yang dipostpone daripada 19 November. Kita punya plan awal 19 November tapi you know the reason one. PRU 15 insyaAllah 19 November. So kita anjakkan ke 27. Kenapa tak 26? 26 ada program dah sedia ada iaitu Mental Perkasa. Ini untuk guru-guru dan orang ramai seluruh Lembah Kelang. Kita expect 4-5 ribu orang peserta memperkasa kesihatan mental. Dan Tok Abah akan jadi salah seorang kata tu menyampaikan kata kerja yang kononnya terpenting lah, kononnya lah pukul 2 sampai pukul 4 petang is my part. Mula-mula ada Dr. Sanggita, ada Dr. Ashikin, ada ni orang-orang pakar-pakar dalam bidang masing-masing dalam berkaitan dengan mental health. Dan petangnya Tok Abah akan bercakap keseluruhan bagaimana nak memperkasa kesihatan mental secara holistik, physical, mental, psychological dan spiritual, dan juga cabaran masalah paranormal. Dan Tok Abah dibantu insyaAllah oleh Dr. Nurul Asma Mansur. Beliau akan bercakap tentang bagaimana nak mengenal pasti cabaran paranormal yang boleh menyebabkan cabaran dan masalah dalam kesihatan mental. Ramai orang yang ada kesihatan mental yang disebabkan oleh masalah paranormal yang kadang kita terlepas pandang. Sebabnya Tok Abah kata tadi, nombor 4 tip untuk jadi orang berguna kepada dunia ialah berfikir di luar kotak. Sebenarnya bila Tok Abah bercakap dengan ni pakar-pakar ni dalam bidang mental health, sahabat tengok dia tak sebut pun tentang masalah paranormal. Sebab Tok Abah banyak mengkaunser, banyak kali, ribu-ribu lah. Masalah yang macam gila, macam yang histeria, yang ada masalah yang nak bunuh diri. Tapi bila tengok cek, rupanya ada masalah gangguan makhluk halus. Yang tak ada dalam buku, tak ada dalam internet. Kecuali website yang berkenaan. Dan bila Tok Abah belajar tentang rawatan Islam dan sebagainya, memang kata guru-guru kami, dia seiring. Masalah psychological, masalah physical, masalah paranormal, dia seiring, dia menumpang.
Sampai ada seorang ulama guru Tok Abah, dia pesan apa? Semua masalah fizikal dia berganding rapat dengan masalah rohani. Masalah rohani, masalah kejiwaan, masalah kolbu. Seketul daging kalau bersih, satu badan sihat. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketul daging, hati kalau bersih, satu badan sihat. Hati itu apa? Di situlah letaknya kesihatan rohani. Yang mempengaruhi kesihatan mental. Itu sebabnya dalam Ketah Kerja Tok Abah akan ada satu segmen tentang isu paranormal dalam kesihatan mental yang akan dibantu ya, sebab beliau ni ada kepakaran ya untuk mendiagnosis orang yang ada masalah gangguan paranormal yang menyebabkan gangguan mental. Tok Abah boleh rasa, boleh detect, tapi Dr. Nur ni boleh dapat mengenal pasti. Dia ada caranya untuk diagnosis yang sangat luar biasa. Ini pun kelebihan. Sebenarnya bagaimana cara nak menjadi aset kepada dunia, kepada persediaan, bagaimana nak jadi orang yang berguna? Jom jadi orang yang melihat dari sudut yang berbeza. So, come to Tok Abah punya webinar pada 27 November menangani pasangan yang rajuk. Dan tidak mustahil ya, pasangan kita rajuk pun di samping masalah fizikal, sosial, psikologikal, kesihatan, emosi dan termasuk juga mungkin juga ada masalah paranormal. Menyebabkan mereka rajuk tanpa sebab. Sentap tanpa sebab. Cek punya cek, rupanya ada gangguan sikit. Ya, so bila kita dah faham dan kita rawat dengan kaedah yang munasabah, maka selesai. Ya, selesai masalah rajuk. Contoh, salah satu kaedah untuk menangani rajuk pasangan yang dengan istighfar ribu-ribu kali. Apa kena-mena istighfar? Istighfar ni ialah kita memohon maaf kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kita bila buat banyak-banyak, maka aura yang kita pancarkan akan merawat rajuk pasangan kita. Magic tak magic? Pasangan merajuk, awak beristighfar, minta ampun pada Tuhan. Bila awak minta ampun pada Tuhan banyak-banyak, hati awak jadi bersih. Bila hati awak jadi bersih, dia akan jadi magnet untuk menarik sayang daripada pasangan yang rajuk. Jadi Allah jadikan kesan sabingan kepada hati awak yang dah bersih dan menarik kasih sayang itu, rajuk itu pun sirna, padam. Nampak? Magic Allah. Bila pasangan merajuk, awak minta ampun banyak-banyak. Sebenarnya kadang-kadang, yang bukan kadang-kadang acap kali awak pasangan merajuk sebab perangai awak tak betul, tindakan awak tak betul, cakap awak tak betul, respons awak tak betul, atau awak buat silap. Ke? Ada kurang, ada skandal, ada menyebabkan pasangan cemburu, ada bukanlah skandal ya. Skandal tu dah teruk lah ya. Okey. Alright. So come to our webinar pada 27 November. Seminggu lepas PRU ya. Masa tu tak apalah, mudah-mudahan kita aman, damai, tenang ya. Tok Abah akan buat webinar selama 3 jam ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari, menangani pasangan yang rajuk. So Tok Abah tengah buat nota yang lengkap, cantik ya, kenapa pasangan merajuk secara umum, kenapa apa punca wanita merajuk dan solusinya, apa sebab laki-laki merajuk dan solusinya ya. Lepas tu cara berkomunikasi dengan orang yang rajuk, gini macam-macam lah. Dan of course lah ya, Tok Abah ada lebih kurang 150 tip untuk menangani pasangan yang rajuk overall. Ya. Rupanya Allah pun temukan manusia ni memang yang opposite in character. Satu keras, satu lembut, satu kalang kabut, satu tenang, satu tak sabar, satu bising, satu senyap. Ya, Allah berikan pasangan begitu. Biasanya 95% of the cases, ada case yang dua-dua banyak cakap, dua-dua senyap, ada. Tapi sama rata bila dua-dua banyak cakap pun, seorang akan mengalah bila di rumah. Magic, ya, magic yang Allah berikan. Okey, come to our webinar pada 27 November. Tok Abah ingat dia punya pendaftaran sudah dibuka kot. Early bird ya, early bird dah dimula ya. So sangat user friendly, sangat mudah milik, mampu datang, mampu attend, sangat murah ya untuk semua orang, tapi berbaloi. Ya, sebab semua orang merajuk. Tok Abah merajuk tak? Dia lah kot. Tok Abah rajuk paling lama pun 1 jam. Biasanya dalam sekitar beberapa minit. Rupanya kod kajian kita marah lebih kurang 4 minit. Kalau marah tidak dirawat, maka akan jadi rajuk atau dendam.
Itu yang ikut kajian psikologi, manusia akan merajuk antara 7 jam. Ini kajian ya, hingga 7 tahun. Tapi tak apa pernah jumpa orang yang rajuk selama 10 tahun. Yang kes yang ekstrim yang tak apa jumpa ialah 14 tahun rajuk. So bila kita counsel, kita bantu, kita nasihat dengan izin Allah, mereka berdamai selepas 14 tahun tidak bercakap. Suami isteri duduk bawah satu bumbung tapi tak lagi tidur di satu katil. Anak bongsu pun umur 14. Tok Abah sangat ingat kisah itu. Yang ini semua Allah punya kuasa kan. Kita cuma bagi nasihat, bagi tip, bagi doa, bagi zikir. Mereka dapat didamaikan selepas 14 tahun. Wow, ada kes yang 7 tahun masih merajuk, 3 kali pergi umrah. 3 kali pergi umrah dalam masa 7 tahun tapi masih belum pulih. Allah belum ialah bagi hidayah dah, tapi mereka belum dapat menerima hidayah dengan sempurna, mereka belum damai. Selepas tu barulah alhamdulillah ya. Rupanya kena ada juga ya orang tua ni bagikan input ya. Jadi sebab semua Allah punya kuasa, yang punya diri punya usaha. Kita cuma jadi kata tu pencetus perubahan. Kita tak boleh mengubah manusia. Tok Abah tak boleh ubah orang. Tok Abah cuma mampu ubah diri. Itu pun dengan izin Allah. Okey? Alright. Baik, terus nombor 5. Tip nombor 5 ialah untuk kita dapat berfikir di luar kotak. Tip nombor 4 tadi, dan mencari sisi pandang yang berbeza. Nombor 5 ni berkaitan. Cari ilmu baru, cari skill baru, skill yang Tok Abah selalu pesan pada semua orang dalam program Tok Abah ialah macam 3 hari lepas, 2 hari lepas, Tok Abah memberikan motivasi kepada pasukan bomba dan penyelamat Negeri Sembilan. Pasukan bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan, kat Seremban 2. Salah satu yang Tok Abah bagi mereka skill baru ialah bagaimana mengenal diri melalui nama, bentuk wajah, muka mak, muka ayah, tarikh lahir dan sebagainya. Bukan nak meramal nasib, tak ada. Nak kenal diri untuk kita keluarkan kehebatan, atasi kelemahan, moving forward. Jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, Malaysia, dunia. Gitu. Belajar skill baru. Dan skill baru yang Tok Abah ajar kepada peserta kursus ialah mengenal diri. Ada 10 cara, 11 cara nak mengenal diri. Dan Tok Abah ajar 2-3. Ini tak masuk lagi mengenal diri dengan grafologi, dengan kata orang tu, dengan gerak batin, dengan intuition, dengan warna kegemaran, dengan macam-macam cara lah. Ya, macam-macam cara. Ada 11 cara nak mengenal diri dengan komprehensif. Di samping psychometric analysis. Jawab 100-200 soalan, input dalam website tu ya. Dia akan keluarkan satu rumusan tentang peribadi anda. Pun satu cara juga. Psychometric test. Boleh juga. Ya. Okey. So, Tok Abah. Dan apa skill baru yang Tok Abah sedang belajar? Tok Abah belajar fiqah tiap malam ya. Baru sampai ke zakat. So, selepas 2 tahun dengan Piu Salman, sampai dah zakat. Jenis-jenis zakat, bagaimana nak keluarkan zakat, apa yang sekarang terlepas pandang ya, banyak benda terlepas pandang yang kita ya Allah, beratnya kalau tak keluarkan zakat. Dan ada banyak yang kadang-kadang kita terlepas pandang ya tentang zakat yang wajib kita keluarkan. Wajib. Sedekah kita buat tapi zakat kita terlepas pandang. We are in deep trouble. Ya. Lepas tu Tok Abah skill baru, belajar bahasa Arab. Malam tadi dengar musabakah antarabangsa ya, musabakah tengok seronok. Sambil tengok demi translation, Tok Abah pun belajar balik, ulang kaji balik. Ya, perkataan-perkataan yang kita belajar selama Tok Abah dah belajar 5 bulan lah. 5 bulan bahasa Arab ni. Alhamdulillah lah. Tak boleh, tak hebat lagi. Bolehlah sepatah-sepatah. Tapi seronok. Kita become sensitif kepada perkataan tu. Kita cari. Dan sikit-sikit rujuk kepada dictionary. Semua kita punya peranti, kita punya mobile. Apa perkataan. Jadi kita dapat ya. Baca Quran pun kita dah lebih peka kepada maksudnya. Tak dapat masuk detail, masuk dia punya umum. Kita baca Al-Kahfi tiap-tiap minggu. Oh, ini maksudnya. Ya, memang kita tahu tentang yang pemuda yang tidur selama 300 tahun dengan anjingnya gitu-gitu ya. So di gua Al-Kahfi tu, Tok Abah ada peluang lah pergi ke melawat ke gua Al-Kahfi. Ya, dengan keluarga, alhamdulillah. Baik, okey. So nombor 5, belajar skill baru. Belajar skill baru yang kita akan ada seronok recharge tau. Sebab talabul ilm faridah ala kulli muslimin wal muslimat.
Menuntut ilmu itu fardu, wajib untuk laki-laki perempuan yang beriman. Kita kena terus belajar. Sampai dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai mati. Dan belajar. Dan belajar. Dan Tok Abah tetap pagi pun, tetap nak pergi keluar rumah, mesti, Ya Allah berikan aku ilmu baru, kefahaman baru dan kekuatan untuk kongsi ilmu dengan semua orang. Aku nak jumpa kawan baru, ya, nak jumpa kawan lama, nak jadi sebab orang lain berubah. Kita pasang, Tok Abah pasang 10 niat. Tapi salah satu niat ialah mencari ilmu baru untuk dikongsi dengan orang-orang di sekitar. So, belajar skill baru untuk jadi aset atau lebih berguna kepada dunia. Nak cemerlang di dunia, kena ada ilmu. Nak cemerlang di akhirat, kena ada ilmu. Dan ilmu yang awak ada, awak profesor ke, dua profesor, 3 profesor ke, ya. Tapi ilmu anda cuma, maaf ya, bukan menghina siapa-siapa. Ya, kalau kita letakkan jari kita dalam lautan, ilmu yang kita ada ibarat air yang melekat kat jari, dan ilmu Allah ini ada lautan itu. Pandai dah. Dah pandai dah. Aku dah umur 70 tahun. Aku profesor dalam bidang aku. Aku rasa tak ada banyak lagi benda yang aku nak belajar. Ya, aku dah cukup dah. Yang dalam ilmu dalam kepala pun belum cukup amal. Ini seorang profesor beritahu Tok Abah. Ya, dia mungkin perspektif dia berbeza. Tok Abah tak setuju lah kan. Sebab kita kena terus belajar sampai mati. Apa pun yang kita tahu. Amat sedikit, kecil sangat. Ya, awak profesor bidang psikologi, profesor bidang perubatan, dalam engineering, dalam angkasa, dalam whatever lah, NASA ya, so dan sebagainya. Hebat. Tapi tahu fiqh, faham tajwid, faham Quran, faham kesihatan, faham cara nak memujuk pasangan yang merajuk. Itu sebab yang Tabakam buat pada 27 November. Tips menangani pasangan yang rajuk. Kau, ini susah untuk orang muda sampai orang yang dah habis muda. Umur 80-90 tahun pun masih relevan sebab makin tua makin mudah nak rajuk kalau tak jaga-jaga. Sebab dia sensitif. Lebih sensitif lagi perasa dan dia punya kadang dia punya emosi macam kanak-kanak. Umur 7 tahun. Dia dah umur 70. Tapi kadang emosinya macam kanak-kanak. Mudah sentap. Tapi kanak-kanak kalau merajuk umur 7 tahun, 5 minit settle. Tapi kalau kanak-kanak umur 70 tahun rajuk, 5 bulan tak settle tau. Takut 5 tahun. Takut sampai ke kubur pun masih rajuk. That what we don't want. Belajar skill baru ya, dek. Tip nombor 5. Dan keep on learning. Takkan aku 60-70 nak belajar skill baru. Tok Abah baca somehow about 35 years ago, I read one article dalam jurnal Science. Dia kata apa? Otak manusia ni ibarat komputer, bukan satu komputer, beribu-ribu komputer yang sangat efisien. Dan otak yang normal boleh menampung minimum 300 skill. Itu kata pakar, tak ingat siapalah. 300 skill. Jadi doktor perubatan, pakar perubatan, 1 skill. Pakar masak, 1 skill, bagus 2. Pandai buat baju, tailoring, 1 skill. 3. Pandai bertukang buat rumah, 4. Baru 4. Otak kita mampu menampung sekurang-kurangnya 300 skill. Awak ada berapa skill anda? Pandai masak? Ada, bagus. Pandai martial art? Bagus, 2. Awak ada bidang profession? Yes, you are seorang peguam, seorang lawyer, seorang engineer, seorang mechatronic, seorang influencer sekarang influencer yang berkaliber, pandai buat konten yang luar biasa. Baru 4 skill. Dan awak minimum 300 skill dalam minda yang normal. Kan sayang kan? Kan sayang otak yang ada ni tidak diisi dengan skill. Untuk apa sibuk skill ni? Untuk jadi orang berguna, menjadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, Malaysia, dunia at large. Gitu. Jom ya. Anda dan Tok Abah keep on learning new skill. Tok Abah suka. Ya, ada peluang je belajar skill baru. Ya, yang tak kompleks sangatlah ya. yang dasar. Tu banyak belajar bahasa Arab. Umur 70 sibuk nak belajar bahasa Arab. Apa benda? Ya, nak skill baru. Ya, make it exciting. Exciting baca Quran, exciting berdoa sebab ada faham sikit-sikit jadi kita lebih seronok, lebih zoom dia lebih berbeza. Alhamdulillah. So I urge you guys yang muda-muda, jangan tunggu 70 tahun baru nak belajar bahasa Arab macam Tok Abah. Dulu ada belajar sepatah-sepatah tapi tak serius. Ya, tak fokus ya. Tok Abah ada peluang nak belajar bahasa Arab masa umur
30 tahun masa di Amerika. Summer school, ada bahasa Arab. Dan ada juga sahabat-sahabat Tok Abah yang belajar bahasa Arab masa itu. Tok Abah kata tak apalah. Dia orang ada untuk Tok Abah. Tok Abah boleh belajar main golf masa summer school kat Amerika dulu. Punya jahilnya. Salah ke belajar main golf? Tak. Tapi main golf, silakan ambil kursus, belajarlah bahasa Arab. 1 kredit je pada masa summer school. Tak mahal pun. Boleh bayar sendiri. Lepas tu part 2, part 3. Lepas tu mahal lah. Ramai geng Arab kat sana. Kita pergi kat pusat Islam kat Amerika, tempat Tok Abah tu di Wisconsin, Madison, Wisconsin. So memang ada pusat Islam. Kami sama-sama ya. Kita orang Malaysia sama-sama menubuhkan, collect dana untuk menubuhkan ya. So bila Tok Abah balik untuk daripada masters tahun 77 dah ada asas. So bila Tok Abah buat PhD dah tersergam pusat Islam di Madison, Wisconsin. Tempat kita melakukan solat waktu 5 waktu dan juga solat Jumaat. Wow. Seronok ya. Dulu kita pernah menumpang solat Jumaat di basement gereja di Madison, Wisconsin. Yes. Kita solat Jumaat di gereja. Mereka bagi kita dewan besar untuk solat Jumaat ya. Baiknya orang Kristian di Madison memberi kami ruang untuk solat Jumaat di basement mereka yang boleh menampung sekitar 1,000 orang lebih ya, lebih kot ya. So kami pun sembahyang berjumaat di gereja, di basement gereja. Tiap-tiap Jumaat sebelum kami siapkan dana dan membuat pusat Islamic Center di Madison, Wisconsin. Itu kita orang Malaysia ya, pelajar Malaysia ada kontribusi lah, usaha perancangan dana sikit-sikit dan mudah-mudahan Allah redha. Seronok ya, dan di situ kita mengislamkan ramai juga orang Amerika. Alhamdulillah. So nombor 5, belajar skill baru. Tip nombor 6, sebelum pergi tip nombor 6, program kita, please come to our webinar pada 27 November, tips menangani pasangan yang rajuk, sesuai untuk orang muda sedang bercinta sampai orang yang bercicit, masih relevan. Guru-guru, kaunselor, ustaz-ustaz, asatizah, of course. Mak bapa, of course. Come. Budak-budak kat universiti, of course. Come. To our webinar. It is useful dan akan membantu. Allah, bukan mesti awak akan terus jadi kaunselor yang berkaliber. Tak. Tapi dapat menangani pasangan yang rajuk dengan tip-tip yang sangat simple, practical, magical impactnya. Dan anda jadi orang yang disayangi manusia, seterusnya disayangi Allah, disayangi makhluk. Allah, selamat. Sangat penting. So mudah-mudahan akan membantu ya. Okey, nombor 5. Dan program kita juga dibawakan oleh tak boleh lupa Premium Cokolatin, dah lama tak cukup. Mereka ni memang penaja utama lah ya, memang penaja setia. Ni memang tak apa minum ya. Tak apa minum tiap-tiap malam 1 gelas, dan ni pagi ni pun dah kena 5 teguk. Tiang bersemangat ya, bersemangat rancak ni. Dan pantainya dia ringan ya, memang sedap. Sedap. Satunya dia memberi semangat dan melawaskan perut, macam-macam kebaikan. Subhanallah ya. Ini semua. Ada link semua tu kat situ. Kat komen pin kat atas. Ya. Tip nombor 6 ialah hormati orang lain. Don't expect people to respect you if you don't respect other people. What you give, you get back. Dan ramai orang muda sekarang ni kurang mempamerkan, bukan kita hormat, kurang mempamerkan rasa hormat kepada orang sekitar, terutamanya orang tua. Sampai Nabi berpesan, ya, mafhumnya, bukan di kalangan umatku, bukan umatku, orang muda yang tak hormat orang tuanya, atau orang tua yang tidak sayang pada orang mudanya. So, orang tua macam Tok Abah ni wajib sayang pada semua orang muda. Nasihat, doakan, bagi petunjuk, bagi petua ya. Wajib. Bukan umatku orang tua yang tak sayang orang muda, atau orang muda yang tak hormat orang tua. Kalau kita gunakan itu saja pun, kalau kena itu pun PRU 915 pun akan lebih aman. Ya, lebih aman. Yang tua hormat yang sayang yang muda, tak kutuk, tak terajang, tak tendang. Ya, yang muda tak hormat orang tua, taklah ya Allah mengata bagai nak arak, ya. Nurtizen pun mengapi-ngapikan. Apa cerita you guys? Guys, come back to basic. PRU lah, ya. Jangan jadi orang yang matang lah. Jadi orang yang matang, ya. Dan Tok Abah pesan pada semua orang yang terlibat dalam pilihan raya, ya, beritahu apa awak nak buat, apa nak bantu, apa aset yang awak nak keluarkan, ya, dalam diri awak untuk membantu masyarakat. Jangan menghina orang lain.
Ya, sebab orang yang hati busuk, mudah nampak busuk orang. Bila awak mengatakan keburukan orang, awak tandanya awak memang orang yang sangat buruk. Sangat busuk. Bila awak memburukkan orang lain, awak orang yang buruk. Tak layak jadi pemimpin. That come from Tok Abah. I stand by what I said. Tapi kalau awak orang yang baik, awak akan mudah nampak kebaikan orang lain. Walaupun awak berlainan parti sebagai bertanding dalam pilihan raya ya, dan sebagainya. Kalau hak awak dapat. Jangan gunakan taktik kotor. Ya, sebab ya tak berkat anak-anak. Tak berkat. Sengsara di dunia. Sengsara di kubur. Sengsara di akhirat. Ingat mati. Alah, dia tua boleh cakap tentang mati. Baby pun mati. So, semua wakil rakyat boleh mati anytime. Bakal wakil rakyat. So, guys, jom jadi aset kepada dunia. Awak nak jadi pemimpin, tapi awak pukul orang lain. Tunjukkan contoh-contoh yang tak elok. Come on, guys. Come on. Malulah. Ya, tak layak jadi pemimpin kalau awak membusuk-busukkan, memburuk-burukkan orang lain. Itu cakap dari Tok Abah tu. Ya, Tok Abah tak ada minat langsung. Bukan tak minatnya, kita tak boleh cakap tak minat. Ya, kita kena faham politik, ya, kena cakna, tapi mungkin Tok Abah tak terlibat secara langsung. Tapi Tok Abah kena cakna sebab hidup ini adalah siasah. Kata orang yang bijak pandai. Kehidupan ini, the whole life is all political. Kat pejabat ada politiknya, ya. Dalam rumah tangga ada politiknya, dalam kampung ada politiknya, ya. So, semua ada siasahnya. Okay? Alright. So, ingat, program kita juga dibawakan oleh Kondisi Plus, ya. Ini insyaAllah, ya. Memang ringan, ya. Ada Kodistep yang dapat kata untuk membersihkan badan kita. Membersihkan badan kita ni, apa-apa yang tak betul ni, dia macam vacuum cleaner. Kodistep Militaris, ada Kondisi Plus, ada vitamin C, tenang, ya. Dan Tok Abah memang rasa ringan, ya. Alhamdulillah dengan asbab, ya. Dengan senang nak semayang, turun naik tangga, ya. Boleh dukung cucu lah, asbab ni. Ya. Dan itu yang penting juga. Okey. Dan jangan lupa last one, ya, pembawa kita punya apa juga dibawakan oleh ni dia, apa nama, Didi and Friend ni, X Plus and coklat, perasa coklat ni. Ini memang Tok Abah cukup galakannya. Ini ada Didi and Friend, dia punya maskot, dan ada Tok Abah tu. Kalau ada muka Tok Abah tu, kita bertanggungjawab tu. Jangan main-main, ya. Jadi kita kena ada Didi and Friend dengan Tok Abah, sebab Didi and Friend dengan Tok Abah sama shape, sama comel. So ni ada apa ni? Ada vitamin C. Ini untuk anak-anak umur 2 tahun sampai umur 80 tahun. Vitamin C, kolesterol, ada kurma, tak ada susu putih pula, gula putih yang bahaya, ada susu, ada DHA powder, ada biji teratai. Yang insya-Allah akan membawa ketenangan, fokus, bertenaga. Jadi anak-anak lama belajar, seronok belajar, dapat mencerap, akhirnya pandai. Bukan makan terus pandai, tipu. Itu kalau makan 3 hari terus pandai, itu memang mengagutlah tu. Tapi ni dia tidak begitu, tapi dia bagi semangat, bagi tenaga, bagi fokus, seronok belajar, ya. Dan kalau pula kita suruh mereka duduk kat kursi menghadap kiblat dan baca doa Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, dan mak bapak pula haramkan perkataan negatif, membantu mereka all round, anak-anak akan jadi hebat cemerlang. Dan X Plus perasa coklat ini sebagai pencetus perubahan satu rumah tangga. Baguslah, cantik. Okay? So, last, nombor, bukanlah, nombor 6 baru. Nombor 6, okey lah. Mungkin kita berhenti kat nombor 6, ya. Mungkin nombor 7, lepas tu besok tak ulang balik. Nombor 6 ialah hormati orang lain. Ya, hormati orang lain. Ya, kita kena belajar untuk, dah sebut tadi, hormati orang lain, dah sebut tadi tu. Ya, bukan umatku, kata Nabi, ya, orang tua yang tak sayang orang muda yang tak hormat orang tuanya. Okey, nombor 7. Kita berhenti kat nombor 7. Ya, jadi orang yang beradab, bersopan, ini berkaitan dengan nombor 6, hormat orang lain, tapi jadi orang beradab. Sebab Tok Abah pesan ribu-ribu kali. Orang beradab tanda berilmu. Malangnya ramai orang berilmu masih biadab. Tok Abah sangat sedih bila nampak orang berilmu tapi biadab. Kurang sopan, cakap tak kata orang tu, tak menghormati orang, ya. Baik dalam parlimen, baik dalam mesyuarat, baik dalam masyarakat. I don't care where you are, tapi ada yang biadab. You know what I mean, ya. Tak payah bagi contoh lah. You know what I mean. So please, orang yang terlibat, jangan awak sibuk mengata dia tu kurang ajar, tak bersopan. Awak bagaimana? Ya. Sebab orang yang hebat, yang wajar dihormati, kata Ali, orang yang sibuk mencari kelemahan dirinya, berubah banyak, tengok kesilapan dirinya, betulkan,
sampai tak ada masa nak tengok kelemahan orang lain. Itu orang yang benar-benar hebat, orang-orang yang beradab, orang-orang yang jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, malah dunia. Ya, jadi orang yang beradab, bersopan dan sebagainya. Okay, 7:45. I got to stop now. Tok Abang kena kejap lagi kena pergi pula ke mesyuarat keluarga Banu Abdul Samad di rumah pakcik ya, di Bangi juga. Dapat bertaruh, berkenal-kenalan semula, kita bermesyuarat dan kita dapat kata tu bersilaturahim. So guys, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat bertugas untuk yang bekerja walaupun hari Ahad, selamat dalam perjalanan untuk yang sakit, ya, tenangkan fikiran, banyak istighfar, banyak berdoa, banyak minta ampun pada Tuhan dan makan ubat ikut nasihat doktor, dan yang penting yang merawat juga akan positif dan cemerlang. Jangan buat orang yang sakit itu sengsara. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.